Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, maaf lambat sikit tadi tengah uruskan setting sikit. Jadi kita akan sambung bacaan kitab Al-Isya'ah li Asyratis Sa'ah. Kita akan sambung kitab Al-Isya'ah li Asyratis Sa'ah ni, muka surat 52. Muka surat 52. Baik, kita sambung muka surat 52. Wa minha waqa'atu siffin. Wa minha waqa'atu siffin. Kita sambung, iaitu di antara alamat-alamat kiamat yang zahir dan telah berlalu. Alamat kiamat tersebut telah zahir dan telah berlalu. Wa minha waqa'atu siffin. Dan di antara alamat kiamat yang telah zahir dan telah berlalu ialah peperangan Siffin. Waqa'atu Siffin iaitu peperangan Siffin. Wa qad sahha la taqumu as-sa'atu hatta taqtatila fi'atani 'azimatan takunu bainahuma maqtalatun 'azimatun da'wahuma wahidatun. Iaitu peperangan Siffin, dan telah sahih hadis. Maksudnya ada hadis yang sahih menyebutkan bahawa besar akan berperang sesama mereka, yang terjadi antara kedua kelompok itu pembunuhan yang begitu besar. Dakwaan mereka berdua adalah sama. Dakwaan mereka berdua iaitu mereka punya permintaan mereka, tuntutan mereka berdua adalah sama. Iaitu dalam hadis ini disebutkan bahawa kiamat tak akan berlaku sehingga ada dua kumpulan yang besar akan berperang sesama mereka, dan mereka bila mereka berperang akan terjadinya pembunuhan yang begitu banyak antara kedua-dua belah pihak, dan mereka menuntut perkara yang sama. Dekat bawah tu ada sedikit ta'liq ataupun nota kaki daripada Maulana Muhammad Zakaria Kandahlawi rahimahullahu ta'ala. Iaitu di bawah tu ada disebutkan bahawa wakadha humilal hadithu ala siffin, wakadha hamalal haditha ala siffin al-qari fil mirqah. Demikianlah telah menghamalkan hadis ni kepada peperangan Siffin oleh Mulla Ali Qari rahmatullah alaih dalam kitab Mirqatul Mafatih. Maknanya dalam kitab Mirqatul Mafatih, Mulla Ali Qari rahmatullah alaih kata bahawa hadis ni dia punya sadiq hadis ni. Maksudnya hadis ni bertepatan dengan apa yang berlaku dalam peperangan Siffin. Wal awjah indi harbud duwalil hadith allati yusammunaha al-harbal alamiyah. Fa innal fi'ataini kanata a'dhama ma takun wa da'wahuma kana tawrith al-amni fil alam. Intaha. Tetapi menurut pendapat yang lebih tepat di sisi aku ni maksud di sisi Maulana Zakaria rahmatullah alaih, tetapi menurut pendapat yang lebih tepat di sisi aku ialah peperangan yang dimaksudkan peperangan yang berlaku antara negara-negara pada zaman ini, yang mereka namakannya dengan peperangan dunia. Mereka namakannya sebagai perang dunia, kerana kedua-dua kumpulan ialah kumpulan mereka adalah kumpulan yang paling besar, dan tuntutan mereka ataupun dakwaan mereka untuk realisasikan keamanan di seluruh dunia. Ini seperti mana disebutkan oleh Maulana Zakaria rahmatullah alaih di dalam ta'liq kitab ini. Kemudian ada ta'liq daripada orang yang mentahqiq kitab ini. Innama hamala syaikhu al-haditha ala al-harbil alamiyyati thaniyah li itlaq al-hadith
Beliau kata hanya sebenarnya Maulana Zakaria rahmatullah alaih telah menghamalkan atau telah meletakkan hadis ni pada perang dunia yang kedua, kerana hadis ni ialah hadis yang umum. Fa inna fi Siffin kanat da'wal fariqaini mukhtalifah. Kerana dalam peperangan Siffin, dakwaan kedua-dua belah pihak ialah dakwaan yang berbeza. Fa amma fi'atu Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu fa kanat tutalibu bil qisasi min qatlati Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Kerana kelompok Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu ialah menuntut supaya dilakukan qisas terhadap pembunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Wa amma matlabu fi'ati Sayyidina Ali radhiyallahu anhu fa kana tathbit al-amni wa tauhid as-saffi. Dan adapun tuntutan kelompok Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ialah untuk mengekalkan keamanan dan untuk menyatukan saf orang-orang Islam, menyatukan barisan saf orang-orang Islam. Wa kadha fa nasul hadithi yadhkuru kaunal fi'ataini 'azimatain wa hadha yasduqu ala ma hadatha fil harbil 'alamiyah fa inna ad-dunya inqasamat ila fi'atain kama la yakhfa. Dan demikianlah nas dalam hadis ni menyebutkan bahawa kedua-dua kelompok itu ialah kelompok yang besar, dan perkara ini bertepatan dengan apa yang berlaku dalam peperangan dunia, dalam perang dunia. Kerana waktu itu seluruh dunia terpecah kepada dua kelompok seperti mana yang zahir. Baik, dalam kitab ini, pengarang kitab ini sama juga seperti Mullah Ali Qari rahmatullah alaih, mengatakan bahawa hadis ini ialah la taqumu sa'ah hatta taqtatila fi'atani 'azimatan takunu bainahuma maqtalatun 'azimatun da'wahuma wahidah. Hadis ni ialah bertepatan dengan peperangan Siffin. Tetapi macam pendapat Maulana Zakaria rahmatullah alaih kata lebih tepat hadis ni ialah bertepatan dengan perang dunia yang berlaku, iaitu contohnya macam peperangan dunia pertama dan juga perang dunia yang kedua. Kerana dua-dua pihak kononnya nak mengekalkan keamanan. Tapi kalau kita lihat dalam peperangan Siffin, ialah mereka punya dakwa tak sama, tuntutan mereka tak sama. Pihak Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu menuntut untuk supaya dituntut bela qisas terhadap pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Dan pihak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ialah nak satukan orang Islam dan juga nak kekalkan dulu keamanan, lepas tu baru dilakukan perkara tersebut. Jadi tuntutan mereka adalah tuntutan yang tak sama. Baik. Jadi kita sambung bacaan dalam kitab. Wa an Atha ibn Sa'ib radhiyallahu anhu qala haddathani ghairu wahidin anna qadiyan min qudati Syam ata Umar radhiyallahu anhu. Daripada Atha bin Sa'ib radhiyallahu anhu, beliau berkata, daripada Atha bin Sa'ib, Atha bin Sa'ib rahimahullah, daripada Atha bin Sa'ib rahimahullah, beliau berkata, telah menceritakan kepadaku beberapa orang, mana bukan seorang, ceritakan beberapa orang, bahawasanya salah seorang qadi daripada qadi Syam datang bertemu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Faqala ya Amiral Mu'minin ra'aitu ka'anna syamsa wal qamara yaqtatilan. Lalu dia berkata, wahai Amirul Mu'minin, wahai Sayyidina Umar, wahai Amirul Mu'minin, aku melihat seolah-olah matahari dan bulan yaqtatilan, matahari dan bulan berperang sesama mereka. Wan nujumu ma'ahuma nisfain, dan juga bintang-bintang juga berperang bersama dengan kedua-dua mereka itu, iaitu matahari dan bulan, nisfain, iaitu dengan dibahagikan dua. Maknanya bintang-bintang berperang juga. Jadi sebahagian ikut matahari, sebahagian lagi ikut bulan. Qala fa ma'a ayyihima kunta. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya, kamu bersama dengan mana satu antara kedua itu? Kamu ikut geng mana satu? Qala ma'al qamari 'ala syams. Lalu qadi daripada Syam itu menjawab bahawa saya bersama dengan bulan menentang kumpulan matahari. Faqala Umar radhiyallahu anhu, lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun menjawab pada beliau dengan membaca ayat Quran, wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain
famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsirah, iaitu kami telah jadikan siang dan malam sebagai dua tanda kebesaran kami, maksud tanda kebesaran Allah Ta'ala. Famahawna ayatal lail, maka kami telah lenyapkan tanda malam itu dan kami jadikan tanda siang itu jelas dapat dilihat. Jadi di dalam ayat ini Allah Ta'ala bagi tahu bahawa tanda malam itu Allah lenyapkan dengan datangnya tanda siang, iaitu bila siang datang maka malam pun hilang, dan siang datang begitu je jelas. Jadi in talik fa wallahi la ta'malu li amalan abada, pergilah kamu demi Allah, kamu tidak akan menjadi melakukan tugas bagi pihak aku apa-apa tugas sampai bila. Maknanya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau telah berdalilkan ayat ini. Dalam ayat ini bagi tahu bahawa malam akan lenyap dan siang tu akan datang jelas. Bila qadi daripada Syam ni berkata bahawa matahari dan bulan bila berperang, macam dalam mimpi dia itu, maka dia kata dia bersama dengan matahari. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah tegur, maknanya telah bagi tahu dengan dia, sepatutnya kau jangan bersama dengan tadi dia kata dia bersama dengan bulan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa kau jangan bersama dengan bulan, bahkan kau kena bersama dengan matahari. Tapi dalam mimpi itu dia kata dia bersama dengan bulan. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu faham bahawa mimpi dia itu menunjukkan bahawa nanti bila peperangan tu berlaku, orang ini akan bersama dengan golongan yang tidak tepat pendapatnya ataupun golongan yang salah pendapatnya. Qala Atha fa balaghani annahu qutila ma'a Muawiyah radhiyallahu anhu yauma Siffin. Atha rahimahullah berkata, maka sampai berita pada aku bahawa lelaki itu, iaitu qadi daripada Syam itu telah terbunuh bersama dengan kumpulan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu pada hari peperangan Siffin. Maka akhirnya bila berlaku ni peperangan Siffin, aku dapat tahu bahawa orang ni, qadi itu, ialah dia berada bersama dengan kelompok Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, dan kemudian dia terbunuh bersama dengan kelompok Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Wa sababuha bil ikhtisar annahu lamma qutila Uthman radhiyallahu anhu wa buya Ali radhiyallahu anhu arsala ila Muawiyah radhiyallahu anhu an yadkhula fi ma dakhala fihi muslimun wa yan'azila 'anil amal wa kana 'amilan li Umar thumma li Uthman radhiyallahu anhuma 'ala Syam. Jadi sebab kepada terjadinya peperangan Siffin ini secara ringkasnya ialah bahawasanya tatkala Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu telah dibunuh dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah dibaiat. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dah dibunuh, kemudian selepas tu orang baiat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, arsala ila Muawiyah radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah menghantar utusan kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu untuk menyuruh beliau supaya beliau juga menyertai, beliau menyertai apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Maksudnya apa? Waktu tu Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu menjadi gubernur di Syam daripada khalifah sebelum tu lagi dah. Jadi bila Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah dibaiat, waktu tu Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu yang berada di Syam jadi gubernur Syam, beliau masih lagi tak baiat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu jadi khalifah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu hantar utusan kepada beliau, minta kepada beliau supaya beliau baiat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Seperti mana orang Islam lain dah baiat, beliau minta supaya Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu juga baiat beliau. Maknanya baiat beliau menjadi khalifah. Wayan azila anil amal, dan dia maksudnya berhenti daripada menjadi gubernur. Maksudnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu minta supaya Sayyidina Muawiyah berhenti dari gubernur dulu, baiat dulu. Lepas daripada itu baru tengok macam mana keputusan yang akan datang. Tapi pertama baiat dulu, kemudian lepas tu tengok apa keputusan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Dan waktu tu sebelum itu Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu
telah menjadi gubernur bagi pihak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di Syam, dan kemudian beliau menjadi gubernur bagi pihak Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu di Syam. Wa kana yarju an yubqiyahu Ali radhiyallahu anhu ala amali, dan beliau wa kana yarju an yubqiyahu Aliun, dan adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memang ingin untuk wa kana yarju an yubqiyahu Aliun radhiyallahu anhu ala amali, maksudnya Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu ingin supaya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengekalkan beliau dengan tugas gubernur tersebut. Maksudnya selepas Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu kena bunuh, Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu berharap supaya beliau terus dikekalkan menjadi gubernur Syam. Wa kana yarju di sini ialah Muawiyah radhiyallahu anhu. Adalah Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu berharap supaya mengekalkan akan beliau oleh Ali radhiyallahu anhu di atas tugasnya jadi gubernur di Syam. Wa qad kana al-Hasan bin Ali wa Ibn Abbas radhiyallahu anhum wa ghairuhuma asharu alaihi bi ibqaihi ala Syam hatta ya'khudha lahu al-bai'ata thumma yaqula fihi ma sya'. Dan adalah Hasan bin Ali, Sayyidina Hasan bin Ali, anak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, mereka berdua dan wa ghairuhuma, dan maknanya para sahabat radhiyallahu anhum yang lain, maksudnya ada lagi sahabat radhiyallahu anhum yang lain dan juga ada orang yang lain, mereka mengesyorkan, mereka mencadangkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu supaya mengekalkan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu menjadi gubernur Syam. Sehinggalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengambil bai'ah daripada beliau, dan kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu perintahkan kepada beliau apa yang beliau kehendaki. Jadi bermakna Sayyidina beberapa orang sahabat ni telah cadangkan pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu supaya terus kekalkan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu jadi gubernur di Syam, tapi dalam masa yang sama minta kepada dia supaya bai'ah. Nanti bila dia dah bai'ah kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, nanti barulah terpulang oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu apa yang beliau ingin putuskan berkenaan dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Faqala ya hayhat law alimtu anna al-mudahanata tas'uni fi dinillah la fa'altu walakin Allah lam yarda li ahli al-Qur'ani bil mudahana. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah berkata, bila mereka bagi cadangan supaya biar kekal dia jadi gubernur di Syam, nanti kalau dah dia bagi bai'ah, dia dah bai'ah Sayyidina Ali, baru Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mungkin nak pecat ke tak nak pecat ke terpulang pada beliau. Lalu jawab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa hayhata, maknanya perkara itu tak sekali-kali perkara itu tak berlaku. Maksudnya tak mungkin. Maknanya aku tak akan sekali-kali tak akan buat perkara tersebut. Hayhat maknanya jauh sekali, aku tak akan buat perkara tersebut. Kalaulah aku tahu bahawa mudahanah ni maksudnya orang kata macam pujuk-pujuk kan, pujuk-pujuk, atau orang kata macam buat satu taktik nak pujuk kan, mudahanah. Kalaulah aku tahu bahawa pujuk itu dibenarkan bagiku dalam agama Allah Ta'ala, pasti aku dah lakukan. Tetapi Allah Ta'ala tidak redha bagi ahli Al-Quran untuk melakukan mudahanah. Dia mudahanah ni maksudnya orang kata macam kita terjemah, ialah sebenarnya satu orang, kalau kita terjemah bahasa sekarang macam umpan. Umpan. Kadang-kadang orang kata, kadang ada orang dia nak supaya orang tu pilih dia, calonkan dia. Maka dia pun telah bagi pada orang tu macam-macam. Kan, dia kalau nak mudah faham, macam sekarang ni lah. Macam sekarang ni kadang orang-orang politik. Ni tak adalah kaitan dengan politik, tapi cuma nak bagi mudah faham. Kadang orang politik, dia nak supaya orang undi dia. Bila orang undi dia, jadi apa dia buat? Maka dia pun bagi macam-macam. Bagi. Jadi bila dia bagi, maka orang pun terima. Lepas dah terima, maka orang tu dah termakan budi dia. Jadi
harap tuan tidak komen perkara yang tidak berkaitan. Jadi minta kalau komen, maafkan saya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan kalau ada nak komen, harapannya ialah komen perkara yang berkaitan. Baik, supaya kita menghormati majlis. Baik, kita sambung. Jadi bila kadang-kadang macam orang tu dia jadi supaya dia diterima, orang calonkan dia, maka dia pun nak pujuk orang. Kemudian lepas tu dia pergi bagi orang macam-macam. Jadi lepas tu orang pun calonkan dia. Jadi perbuatan ini dipanggil mudahanah. Mudahanah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, aku tak akan buat mudahanah tersebut. Aku tak akan melakukan mudahanah tersebut. Jadi beliau kata, kalaulah aku tahu bahawa mudahanah itu ialah dibenarkan dalam agama Allah, aku lakukan. Tapi Allah tak redha ahli Quran melakukan mudahanah. Maksudnya terpulang aku nak supaya Muawiyah baiat aku. Kan? Dan aku tak akan nak gula-gulakan dia. Aku tak akan nak pujuk dia supaya dia baiat aku dengan aku bagi dia tawaran, okey kau jadi gubernur di Syam. Tapi kalau dia nak baiat, baiat. Kalau tak nak baiat, maka aku akan perangi dia. Aku akan lakukan tindakan terhadap dia. Baik. Fabalagha Muawiyah radhiyallahu anhu. Fabalagha Muawiyah radhiyallahu anhu fahalafa annahu la yali li Ali radhiyallahu anhu amalan abada wa kana Amr bin al-As radhiyallahu anhu ala Misra fa'azalahu aidan. Dan perkara tersebut telah sampai kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Apa dia? Mana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah buat keputusan bahawa beliau tidak akan maksudnya tidak akan berlengah daripada melakukan tindakan terhadap Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Maknanya kalaulah Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu tak nak baiat beliau, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menganggap bahawa itu satu kesalahan, beliau akan bertindak terhadap Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi fahalafa annahu la yali li Ali radhiyallahu anhu amalan abada. Selepas itu Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu telah bersumpah bahawa beliau tidak akan menguruskan apa-apa tugas selama-lamanya bagi pihak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maknanya beliau kata, aku tak akan buat apa-apa kerja, aku tak nak jadi gubernur bagi pihak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan aku tak nak buat apa-apa kerja bagi pihak dia. Wa kana Amr bin al-As radhiyallahu anhu ala Misra fa'azalahu aidan. Dan Sayyidina Amr bin al-As radhiyallahu anhu yang waktu itu menjadi gubernur di Mesir, lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu juga telah memecat beliau. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pecat ni ialah berhentikan beliau daripada tugas beliau. Kerana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu lihat bahawa mereka ini belum lagi bai'ah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu bila maksudnya berkeras tak mau bai'at Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah pecat beliau. Jadi lepas tu begitu juga berlaku pada Sayyidina Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah pecat beliau. Fajtama'a Amrun wa Muawiyah radhiyallahu anhuma wattafaqa 'ala al-khuruj. Lalu Sayyidina Amr dan Sayyidina Amr bin al-As dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhuma, mereka berdua telah bertemu dan mereka telah bersepakat untuk keluar. Keluar di sini apa dia? Keluar iaitu untuk menentang Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Mereka berdua telah bersepakat dan mereka telah bersepakat untuk keluar menentang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini kerana mereka tak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Mereka berdua tetap berkeras bahawa perkara yang pertama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kena lakukan ialah mesti kena tuntut bela dulu pembunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Kalau dia dah buat tu, maka lepas tu baru kita cerita bab bai'ah. Tapi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pula punya tuntutan ialah pertama sekali ialah selesaikan dulu isu bai'ah. Satukan dulu umat Islam. Bai'ah dulu. Bila orang Islam semua dah bai'ah, terutama sahabat-sahabat besar radhiyallahu anhum dah bai'ah, maka lepas tu barulah beliau akan jalankan qisas terhadap pembunuh Sayyidina Uthman, dan beliau akan cari siapa pembunuh Sayyidina Uthman dan akan qisas terhadap mereka. Tetapi itu juga akan makan masa, dan itu bila dituntut oleh waris-waris Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu.
Tapi sahabat-sahabat ni jadi yang maksudnya yang waktu tu menentang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ialah mereka nak supaya pembunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, pembunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu tangkap dulu dan kemudian diqisas. Baik. Wa qad rawat Tabarani an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitum Muawiyah wa Amr bin al-As jami'an fafarriqu bainahuma wa kana Shaddadun idza ra'ahuma jalisain ala firashin jalasa bainahuma. Imam Tabrani rahimahullah telah meriwayatkan daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, beliau telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila kamu melihat Muawiyah dan Amr bin al-As duduk sekali, bila kamu tengok Muawiyah dan Amr bin al-As duduk sekali, maka pisahkanlah antara mereka berdua. Jadi Shaddad radhiyallahu anhu, apabila beliau melihat kedua-dua sahabat ini, Muawiyah dan Amr bin al-As, kalau mereka duduk sekali di atas satu hamparan, maka beliau akan duduk antara mereka berdua. Kerana Nabi SAW bagi tahu Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ammar kalau duduk sekali, pisahkan mereka berdua. Jadi bila Sayyidina Shaddad radhiyallahu anhu ni, beliau pun telah amalkan apa yang diberitahu oleh Nabi SAW. Kadang beliau tengok Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ammar bin As duduk sekali, contoh dekat atas satu hamparan ke dekat atas, macam kita kata, kalau kita zaman kita kapet lah hamparan, maka beliau akan duduk tengah-tengah antara mereka berdua. Baik. Walamma faragha Ali radhiyallahu anhu min al-jamali wa raja'a ila al-Kufah arsala Jarir bin Abdullah al-Bajaliyah ila Muawiyah radhiyallahu anhu yad'u ila ad-dukhuli fi ma dakhala fihi an-nas famtana'a. Apabila Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu selesai daripada peperangan Jamal, bila Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah selesai daripada peperangan Jamal dan beliau kembali ke Kufah, beliau telah menghantar Sayyidina Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu taala anhu berjumpa Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu untuk mengajak Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu supaya beliau menyertai apa yang disertai oleh orang ramai. Tetapi Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu enggan. Famtana'a, Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu enggan. Maksudnya bila Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dah habis peperangan Jamal tu berlaku akhir tahun 36 Hijrah, dan waktu tersebut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah menjadikan Kufah ni sebagai pusat pemerintahan beliau. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun telah kembali ke Kufah di Iraq. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bila dapat tahu Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu masih berkeras tak mahu baiat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah hantar Sayyidina Jarir bin Abdullah al-Bajali pergi jumpa Sayyidina Muawiyah supaya minta dia juga baiat macam orang lain dah baiat. Jadi ada sebagian orang dah baiat, beliau juga minta supaya Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu baiat. Tetapi Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu enggan untuk baiat. Ini kerana macam saya sebutkan tadi, beliau tak nak baiat sebab beliau kata aku nak supaya dituntut bela dulu darah Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Faqala lahu Abu Muslim al-Khawlani anta tunazi'u Aliyan fil khilafah afa anta mithlu? Qala la. Lalu Abu Muslim al-Khawlani radhiyallahu anhu telah berkata kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Abu Muslim al-Khawlani ni antara yang ikut pergi jumpa Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, utusan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi Abu Muslim al-Khawlani telah bertanya pada Muawiyah radhiyallahu anhu, adakah kau hendak menentang Ali dalam urusan khilafah ni, dalam menjadi khalifah? Kau nak tentang Ali dalam menjadi khilafah? Kau nak berbalah dengan Ali ke dalam masalah jadi khalifah ni? Maksudnya seolah macam kau pun nak jadi khalifah ke? Dan adakah kau sama macam dia? Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu telah berkata, la, tidak.
wa inni la a'lamu annahu afdalu. Lakin alastum ta'lamuna anna Uthman radhiyallahu anhu qutila mazluman wa ana ibnu ammihi wa waliyuhu atlubu bidamih. Fa'tu aliyan faqulu lahu yadfa' lana qatalata Uthman. Fa'ajaba ahlu Syam. Lalu Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku memang tahu bahawa Ali adalah lebih afdal, adalah lebih baik daripada aku. Tetapi bukankah kamu tahu bahawa Uthman radhiyallahu anhu telah dibunuh secara zalim? Dan aku ini ialah sepupu Uthman. Aku ini ialah anak kepada pakcik Uthman. Maksudnya aku ialah sepupu kepada Uthman. Aku ialah sepupu kepada Uthman dan aku ialah walinya, dan aku menuntut bela terhadap darah Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Jadi kamu pergilah jumpa Ali dan katakan kepada dia, minta kepada dia supaya dia menyerahkan kepada kami maksudnya Bani Umayyah, pembunuh Sayyidina Uthman. Jadi Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu menuntut supaya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyerahkan pembunuh Sayyidina Uthman untuk nak diqisas. Jadi ini tuntutan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, tuntutan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu sebelum beliau nak baiat kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu kata bahawa beliau ni ialah termasuk wali Sayyidina Ali, beliau termasuk wali Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Jadi beliau ni saudara Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sebab apa? Sebab Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan, beliau daripada Bani Umayyah bin Abdi Syams. Dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu juga daripada Bani Abdi Syams. Kan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Sufyan Sakhar bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams. Dan Sayyidina Uthman bin Affan bin Al-As bin Umayyah bin Abdi Syams. Jadi mereka ialah sama, iaitu daripada Bani Umayyah bin Abdi Syams. Jadi Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu kata, aku ni berhak, aku di antara waris atau wali Sayyidina Uthman, maka aku berhak untuk tuntut darah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Jadi bagi tahu dengan Ali supaya serahkan kepada kami pembunuh Sayyidina Uthman untuk nak kami qisas pembunuh Sayyidina Uthman. Fa'ajaba ahlu Syam. Lalu penduduk Syam mereka telah menyahut seruan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu bila cakap macam tu, maka orang Syam semua telah sokong Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, dan mereka juga menuntut tuntutan yang sama kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Fa arsala ilaihi Muawiyah radhiyallahu anhu Aba Muslim yatlubu bidami Uthman radhiyallahu anhu wa annahu waliyuhu wa ibnu ammih. Qala yadkhulu fil bai'ah kama fa'ala an-nas thumma yuhakimuhum ilayya. Lalu Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu telah menghantar semula Abu Muslim pulang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk menuntut darah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dan bagi tahu pada beliau bahawa Sayyidina Muawiyah ni sebagai wali Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dan juga sepupu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Tapi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah berkata, hendaklah Muawiyah masuk dalam bai'ah seperti mana yang dilakukan oleh orang ramai. Maksudnya orang lain bai'ah, jadi minta Muawiyah radhiyallahu anhu bai'ah dulu. Kemudian barulah mereka hadapkan kes ini, kemudian yuhakimum ilayya, barulah Muawiyah radhiyallahu anhu mendakwa mereka pada aku. Maknanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata bai'at dulu. Lepas tu nanti hadapkan kes tu, tuntut orang-orang yang bunuh Uthman tu kepada aku. Aku akan qisas mereka. Maknanya aku akan buka kes mereka, aku akan cari mereka. Tapi Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu tak nak. Sayyidina Muawiyah kata, selesaikan dulu kes Sayyidina Uthman. Lepas tu baru kita cerita bab bai'ah. Sayyidina Ali kata, tak, bai'ah dulu. Lepas tu baru kita akan bincang berkenaan dengan qisas Sayyidina Uthman
radhiyallahu anhum. Kat situ ikhtilafnya. Jadi ikhtilaf yang berlaku antara dua sahabat ni ialah pada ijtihad mereka. Mana yang lebih dulu perlu dilakukan. Radhiyallahu anhum ajma'in. Fatajahaza Muawiyah radhiyallahu anhu minasyam wa Ali radhiyallahu anhu minal Kufah. Lalu Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu pun telah membuat persiapan daripada Syam. Maksudnya apa? Beliau pun telah kumpulkan tentera di Syam. Jadi orang Syam waktu tu mereka semua telah menyokong Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, dan mereka punya suara sama macam suara Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, dan mereka bersama-sama dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Wa Ali radhiyallahu anhu minal Kufah, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu juga telah membuat persiapan tentera daripada Kufah. Jadi dah dua-dua pihak ni ialah mereka sekarang telah buat persiapan untuk berperang. Jadi satu daripada Syam iaitu kelompok Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, dan satu lagi ialah daripada Kufah, kelompok Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Faltaqaya bi Siffin, lalu kedua-dua pihak ini telah bertemu ataupun bertempur di Siffin. Mereka telah bertemu, mereka telah bersemuka di Siffin. Fataqatalu qitalan syadidan hatta balagatil qatla 30,000. Lalu mereka telah berperang dengan peperangan yang begitu sengit sehingga orang yang terbunuh telah mencecah 30,000 orang. Bila perang sehingga menyebabkan 30,000 orang terbunuh di antara dua-dua belah pihak tersebut. 30,000 telah terbunuh antara dua-dua belah pihak tersebut. Allahu Akbar. Jadi bilangan yang mana begitu ramai. Falamma ra'a ashabu Muawiyah radhiyallahu anhu minhumul ajza, qala Amr li Muawiyah radhiyallahu anhuma arsilu ila aliyin bil mushaf wad'uhu ila kitabillah fa inna aliyan yujibukum ila dhalika fafa'alu. Apabila pengikut-pengikut Muawiyah radhiyallahu anhu mereka melihat mereka dah lemah. Bila pengikut Muawiyah radhiyallahu anhu, bila peperangan masih lagi sengit, peperangan masih lagi berterusan, bila pihak orang-orang Sayyidina Muawiyah tengok mereka macam dah hampir kalah, mereka dah mula dah tak mampu nak teruskan peperangan, mereka mungkin akan kalah, maka Sayyidina Amr radhiyallahu anhu, Amr bin Al-As telah berkata kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, pergi hantar utusan kepada Ali radhiyallahu anhu supaya bawa mushaf Quran. Pergi hantar utusan jumpa Ali, bawa mushaf, bawa Quran, dan ajak dia supaya kita buat keputusan dengan kitab Allah Ta'ala. Ud'u ila kitabillah, maksudnya ajak dia buat keputusan dengan menggunakan Al-Quran. Kerana pasti Ali akan menerima ajakan tersebut. Dia akan menerima seruan kamu pada ajakan tersebut. Fafa'alu, lalu mereka pun telah lakukan demikian. Maksudnya Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu pun telah hantar utusan bawa Quran, tunjuk kepada Ali, wahai Ali, sekarang kita berhentikan perang, kita buat keputusan dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Faqala Ali radhiyallahu anhu, na'am, nahnu ahaqqu bil ijabati ila kitabillah. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun berkata, na'am, ya, okey. Memang kami berhak, memang sepatutnya kami menerima ajakan untuk berhukumkan dengan Al-Quran. Bila mereka kata macam tu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu terima. Okey, aku terima. Jom kita buat keputusan dengan menggunakan Al-Quran. Faqala al-qurra alladhina saru ba'da dhalika khawarija, ya amiral mu'minin, ma tanzuru min haula ala namshi alaihim bisuyufina hatta yahkumallahu bainana. Tetapi ada golongan-golongan qurra. Qurra ni maksudnya orang yang mahir baca Al-Quran. Orang yang mahir baca Al-Quran. Ada golongan Al-Qurra, orang-orang yang mahir baca Al-Quran, yang kemudian mereka itu menjadi puak Khawarij. Mereka berkata, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini satu pengajaran kita dapat ambil ialah golongan Khawarij yang mereka itu ada dicela di dalam hadis, yang menurut para ulama ialah dicela oleh Nabi SAW dalam hadis. Nanti kita akan baca hadis dekat depan,
ialah mereka bukan golongan yang biasa-biasa. Mereka adalah golongan yang mana mahir baca Al-Quran. Tapi Nabi bagi tahu mereka punya bacaan Quran tu hanya kat mulut je, kat tekak je, kat mulut je, tapi Quran tu tak masuk pun dalam hati mereka. Quran tu tak masuk pun, melepasi pun dada mereka. Jadi orang yang jadi Khawarij ni orang yang banyak berzikir, banyak baca Al-Quran, tapi Quran tu tak masuk dalam hati mereka. Sebab tu dalam Al-Quran membagi tahu yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira. Ada orang baca Al-Quran jadi dapat hidayat. Ada juga orang baca Al-Quran mungkin kerana niatnya yang salah, ataupun kerana ada niat yang jahat dalam hatinya, maka dia akan mendapat kesesatan melalui Al-Quran. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang baca Al-Quran yang mendapat hidayah daripada Al-Quran. Jadi golongan Qurra yang ada menjadi pengikut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ni mereka waktu ni masih lagi ikut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kebanyakan orang yang Qurra ni pada permulaannya ialah pengikut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan mereka daripada Kufah mereka berperang di pihak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk menentang Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi golongan Qurra yang mereka kemudian jadi Khawarij, mereka telah berkata, wahai Amirul Mukminin, maksud wahai Ali, wahai Amirul Mukminin, apa pendapat kau tentang mereka ini, tentang kumpulan Muawiyah ni? Ala namshi alaihim bisuyufina hatta yahkumallahu bainana? Tidakkah perlu untuk kita terus bergerak menentang mereka dengan menggunakan pedang-pedang kita sehingga Allah buat keputusan antara kita? Faqala Sahlu bin Hunayf, ya ayyuhan nas ittahimu ra'yakum. Lalu Sayyidina Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu telah berkata, wahai manusia, wahai orang ramai, wahai orang-orang yang kata jom terus perang, wahai manusia, hendaklah kamu jangan pandang atau hendaklah kamu tuhmah pandangan kamu. Apa maksud dia? Hendaklah kamu anggap bahawa pandangan kamu itu, kefahaman kamu itu ialah kefahaman yang salah. Jangan kamu ikut apa yang kamu faham. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ini apa yang diberitahu kat sini, iaitu golongan yang kemudian jadi Khawarij ni, bila pihak Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu ajak supaya tahkim berhukumkan dengan Al-Quran, mereka tak mahu. Mereka kata, jom kita terus perang, kita perang betul-betul sampai habis, tengok lepas tu apa keputusan yang Allah buat. Mungkin kita menang atau mungkin kita kalah, tapi teruskan peperangan, jangan buat tahkim. Ini kenapa? Kerana mereka berdalilkan dengan apa yang ada dalam Quran. Kerana dalam Al-Quran ada bagi tahu bahawa bila berperang, maka hendaklah teruskan peperangan, habiskan perang, mana bunuh sampai habis. Jadi mereka kata bahawa kita kena teruskan peperangan, jangan kita berhentikan peperangan. Tetapi waktu tu Sayyidina Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu tegur mereka. Mereka kata, oi, dia kata, korang jangan ingat pandangan korang tu bagus sangat, jangan ingat pandangan korang tu betul sangat, korang ketepikan pandangan korang. Kan? Sebab belum tentu lagi apa yang korang faham itu, kena teruskan peperangan, belum tentu lagi perkara tersebut ialah perkara yang betul. Kerana apa yang korang faham tu tak betul. Jadi maksudnya Sayyidina Sahal bin Hunayf, beliau menyokong pendapat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, waktu tu bila dah perang, maka jangan teruskan lagi peperangan, bahkan jom waktu ini kita buat tahkim. Tahkim maksudnya iaitu buat keputusan dengan Al-Quran. Jadi hantar wakil nanti. Baik, fa'alal amru ila tahkim. Akhirnya waktu tu keputusan yang dibuat ialah dengan cara tahkim. Akhirnya keputusan yang dibuat waktu tu ialah dengan secara tahkim. Tahkim ni maksudnya dengan dibuat dilantik pemutus ataupun dua pihak yang berbincang ni, mereka hantar wakil masing-masing. Fahakkama Aliun Aba Musa radhiyallahu anhuma ba'da an arada an yuhakkima Ibn Abbas radhiyallahu anhuma famana'ahu ahlul Kufah. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah melantik Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu menjadi hakim. Hakim di sini maksudnya iaitu sebagai wakil beliau untuk berunding. Okey, untuk buat tahkim, untuk berunding nanti. Selepas pada permulaannya Sayyidina Ali hendak melantik hakim Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma.
Tetapi ahli Kufah, mereka telah melarang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu lantik hakim Abdullah bin Abbas. Jadi mereka setuju Abu Musa, tapi mereka tak setuju Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa hakama Muawiyah tu Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu pula telah lantik hakim Sayyidina Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Jadi waktu tu kedua-dua pihak hantar wakil untuk bincang antara mereka, runding antara mereka. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu hantar Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu telah hantar Sayyidina Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Fattafaqa al-hakamani, ni sini baca al-hakaman. Fattafaqa al-hakamani ala ay yakhla'a kullun minhuma sahibah. Jadi kedua-dua hakim tersebut, hakam di sini maksudnya kedua-dua wakil tersebut, mereka telah bersetuju untuk menurunkan, setiap mereka menurunkan ketuanya. Setiap mereka menurunkan ketua dia. Khala' di sini maksudnya turunkan dia daripada jadi khalifah. Sebab sekarang ni nak putuskan antara dua pihak ni dengan menggunakan Al-Quran. Tapi sebelum tu mereka kata kita kena jadikan seolah dua-dua pihak tak ada jawatan. Yang ini pun tak ada apa-apa jawatan, yang ini pun tak ada apa-apa jawatan. Lepas tu baru kita bincang. Jadi kedua-dua ini telah sepakat, maknanya Abu Musa akan turunkan Sayyidina Ali. Sebab waktu tu Sayyidina Ali dah serahkan keputusan kepada dia. Dan Amr bin As akan turunkan Muawiyah. Tetapi wa kana Amrun radhiyallahu anhu dahiyatan. Faqaddaba Abu Musa radhiyallahu anhu, faqala'a Aliyan radhiyallahu anhu. Tapi Sayyidina Amr radhiyallahu anhu ialah satu orang yang dahiyah. Dahiyah di sini maksudnya orang yang, Arab kata dahiyah ni orang yang licik lah, kita terjemahkan. Tapi cuma kita jangan salah faham, Sayyidina Amr radhiyallahu anhu ni memang satu orang sahabat yang begitu cerdik. Kerana tu khalifah-khalifah sebelum tu dan daripada zaman Quraisy sendiri pun, Amr bin al-As radhiyallahu anhu terkenal satu orang yang begitu cerdik, orang yang mana berfikir panjang, dan orang yang kalau kita kata mahir dalam siasah, orang yang begitu cerdik, licik, bijak. Jadi Amr radhiyallahu anhu ni orang dia cerdik, kan? Dia ni begitu bijak dalam siasah ni. Baik. Lalu beliau telah mendahulukan Abu Musa radhiyallahu anhu. Beliau kata, "Okey, kau turunkan dulu ketua kau. Kau turunkan dulu ketua kau." Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu telah turunkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Baik, dia kata sekarang ni, okey, aku dah turunkan Ali. Ali dia turun daripada jadi khalifah. Baik. Summa qama Amr radhiyallahu anhu. Faqala inna Aba Musa khala'a Aliyan wa inni nasabtu Muawiyah. Bila Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu telah turunkan dia Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, maka lepas tu Sayyidina Amr bin al-As radhiyallahu anhu bangun. Beliau kata, sesungguhnya Abu Musa telah turunkan Ali, dan sekarang sesungguhnya aku menaikkan atau aku melantik Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi bila waktu tu Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau tak diturunkan lagi. Sebab Sayyidina Abu Musa dah kata, okey, aku turunkan Ali. Tapi Sayyidina Amr bin As, dia tak kata aku turunkan Sayyidina Muawiyah. Jadi bila Abu Musa turun dengan Sayyidina Ali, dipanggil khala'. Khala' ni mana turunkan, kira batalkan. Jadi waktu tu terus Sayyidina Amr bin Al-As kata, kalau Ali dah tak jadi khalifah, maka sekarang ni aku naikkan Muawiyah jadi khalifah. Aku angkat dia jadi khalifah. Nasab tu Muawiyah, mana aku angkat dia, aku naikkan dia jadi khalifah. Fakhtalafan nas. Lalu waktu tu orang ramai mereka pun telah berselisih pendapat. Waktu tu orang ramai pun jadi gaduh lah, maksudnya telah berselisih pendapat. Wa aqada Abu Musa radhiyallahu anhu yasubbu Amran. Abu Musa radhiyallahu anhu pun mula mencela Sayyidina Amr radhiyallahu anhu. Wa yaqulu innaka ghadarta. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata bahawa sungguhnya engkau telah khianat. Maknanya engkau telah
belot, mana kau telah khianat. Ghadarta, kau telah melakukan perbuatan belot atau mengkhianat. Sebab mula-mula kau kata kita dua-dua dah setuju nak turunkan ketua masing-masing. Tapi bila aku turunkan, kau tak turunkan, kau angkat dia. Tapi walau bagaimanapun, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ammar bin Al-As radhiyallahu taala anhu, ialah perbuatan tersebut kemudian diterima oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Walaupun mungkin kita kata itu satu taktik, tapi akhirnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah terima. Faraja'a Aliun al-Kufah wa Muawiyah radhiyallahu anhu ila Syam. Lalu lepas tu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun kembali ke Kufah dan Muawiyah radhiyallahu anhu pun kembali ke Syam. Maksudnya peristiwa ini berakhir dengan tahkim. Tapi bila selepas tahkim, akhirnya apa yang berlaku? Akhirnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun diturunkan daripada jadi khalifah. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu pun diangkat menjadi khalifah dengan taktik yang telah dibuat oleh Sayyidina Ammar bin Al-As radhiyallahu taala anhu, kan radhiyallahu anhum ajma'in. Summa tajahaza Ali radhiyallahu anhu liqitali ahli Syam marratan ba'da ukhra fashaghalahu amrul khawarij. Kemudian lepas tu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah membuat persiapan maknanya persiapan tentera untuk memerangi ahli Syam. Marratan ba'da ukhra, maksudnya berkali-kali. Lepas tu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu masih lagi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tengok bahawa ahli Syam melakukan perbuatan tak patut. Dan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu ialah perbuatan yang tak patut. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah buat berkali persiapan untuk berperang dengan penduduk Syam. Tetapi beliau telah disibukkan dengan urusan orang Khawarij. Dia Khawarij ni bila timbul? Khawarij ni ialah timbul selepas daripada pembunuhan, selepas daripada peristiwa tahkim ni. Peristiwa tahkim ni bila berlaku, timbullah Khawarij. Orang Khawarij ni asalnya ialah secara umumnya mereka ni ialah pengikut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tapi bila tahkim dibuat, iaitu bila nak dibuat tahkim, mereka tak setuju dengan tahkim. Mereka kata patutnya terus dia perang, habis bunuh mereka ni. Mereka tak setuju dengan tahkim. Bila tahkim dibuat, akhirnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tak jadi khalifah. Yang akhirnya Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu jadi khalifah. Mereka tak puas hati. Pertama mereka tak puas hati dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kerana pada mereka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah buat perbuatan salah. Dan mereka juga tak puas hati dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu sebab mereka kata bahawa dia telah rampas. Jadi puak Khawarij ni ialah dipanggil Khawarij. Khawarij daripada lafaz kharaja yakhruju. Khawarij maksudnya puak, kita boleh terjemahkan dengan puak-puak pemberontak atau orang yang menentang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka kerana itu mereka dipanggil Khawarij. Jadi mereka ni bila mereka ini timbul, puak ini, mereka bukan saja benci pada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, bahkan mereka juga cukup benci dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mereka kata bahawa Ali radhiyallahu anhu telah buat perbuatan yang salah dan perbuatan yang lemah. Ni pandangan puak Khawarij. Dan mereka kata bahawa Muawiyah belot, dia punya khalifah tak sah. Jadi puak Khawarij ni mereka telah melakukan banyak onar di Kufah, iaitu bila Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pulang ke Kufah. Thumma tajahaza fi sanati 39 falam yatahayya dhalika liftiraqi ara'i ahli al-Iraqi alaih. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah buat lagi persiapan tentera pada tahun 39 Hijrah. Ini lebih kurang setahun sebelum Sayyidina Ali radhiyallahu anhu terbunuh. Falam yatahayya dhalika, tapi perkara itu juga tak dapat dilakukan. Maknanya tidak perkara itu tak dapat disempurnakan. Kerana apa? Kerana telah terpecah-pecahnya pandangan penduduk Iraq kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini kenapa? Sebelum tu secara umumnya orang-orang Iraq, terutamanya orang Kufah, mereka sokong Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tapi selepas peristiwa tahkim, ramai di kalangan orang Iraq yang telah jadi Khawarij. Sebahagian lagi ikut Sayyidina Ali, sebahagian jadi pengikut Sayyidina Ali, kekal pengikut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sebahagian lagi dah ikut Khawarij. Jadi waktu tu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun susah nak hadapi Khawarij satu lagi nak hadapi ahli Syam, satu lagi nak hadapi Khawarij. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu waktu tu keadaan beliau begitu seolah kita kata macam tersepit.
Summa waqa'al jiddu minhu fi dhalika fi sanati arba'in. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah mendapat semangat, telah bersungguh-sungguh untuk melakukan perkara tersebut pada tahun 40 Hijrah. Ini maknanya beliau betul-betul nak berperang dengan ahli Syam. Wa ja'ala ala muqaddimatihi Qais bin Sa'd bin Ubadah wa kanu 40,000 bay'uhu 'ala al-maut. Faqutila Ali radhiyallahu anhu wa kana ma qaddarallah. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah lantik ketua kepada pasukan depan. Ketua kepada pasukan depan yang untuk pergi berperang ke Syam, beliau telah lantik Sayyidina Qais bin Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu. Beliau ni anak pada sahabat Ansari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Qais bin Sa'd bin Ubadah ni zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil syurti. Mana antara kita kata macam kita kata ketua polis lah. Ketua polis. Zaman Nabi SAW ialah Nabi SAW telah lantik Qais bin Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu. Ni sahabat besar Nabi SAW juga. Jadi Sayyidina Ali telah lantik pasukan depan punya ketua Qais bin Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu. Bilangan mereka ialah 40,000. Kesemua mereka telah berbaiat, bersedia untuk mati untuk mempertahankan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Maksudnya orang-orang yang mana boleh buat apa saja untuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mereka nak pergi berperang, mereka nak pergi berperang dengan ahli Syam. Tetapi apa yang berlaku? Akhirnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah dibunuh dan telah berlakulah apa yang Allah tetapkan. Tapi Sayyidina Ali belum pun sempat mereka nak pergi berperang dengan ahli Syam dengan pengikut Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, tapi akhirnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah dibunuh. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dibunuh tahun 40 Hijrah. Dan dia telah dibunuh oleh siapa? Abdul Rahman bin Muljam Al-Muradi. Dan Abdul Rahman bin Muljam Al-Muradi ni ialah salah seorang daripada pengikut Khawarij. Jadi peperangan yang akhir yang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah bentuk pasukan tentera untuk pergi berperang ahli Syam ni tak jadi. Sebelum berlaku, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah terbunuh. Wa an Urwata an Abihi Ruwaim qala jaa Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Urwah, beliau meriwayatkan daripada ayahnya, Urwah bin Ruwaim, daripada ayahnya Ruwaim. Ayah beliau berkata, seorang Arab Badui pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arab Jati datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala sari'ni. Arab Badui itu telah berkata, jom bergusti dengan aku. Sari'ni maksudnya jom kau gusti dengan aku. Faqama ilaihi Muawiyah radhiyallahu anhu faqala ana usari'uka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lan yughlaba Muawiyah abadan fasara al-a'rabiyyah. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu telah bangkit, pergi kepada Arab Badui itu, lalu berkata, aku akan bergusti dengan kau. Biar aku yang bergusti dengan kau. Jom aku lawan dengan kau. Nabi SAW pun telah bersabda, Muawiyah sekali-kali tidak akan dikalahkan sampai bila-bila. Muawiyah tidak akan dikalahkan sampai bila-bila. Lalu Muawiyah radhiyallahu anhu pun telah mengalahkan orang Arab itu. Sara al-Arabi ni maksud telah jatuhkan dia. Maknanya telah kalahkan dia dalam gusti itu. Jadi seolah ini isyarat bahawa Muawiyah radhiyallahu anhu kalau macam berlaku ikhtilaf ke apa, isyarat dari Nabi bahawa beliau akan menang, kan? Jadi di sini bukanlah bagi tahu siapa yang lebih tepat, siapa tak lebih tepat, siapa yang lebih hak atau siapa yang maksudnya yang tidak hak. Tapi Nabi SAW bagi tahu maknanya Muawiyah kalau dalam perlawanan, mana pasti dia akan menang. Kalau dia berlawan, maka pasti dia akan menang. Falamma kana yaum Siffin qala Ali karramallahu wajha law dzakartu hadzal hadits ma qataltu Muawiyah rawahu Ibnu Asakir. Jadi apabila berlakunya peperangan Siffin, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali karramallahu wajha, beliau telah berkata, kalaulah aku teringat hadis ni, pasti aku takkan perangi Muawiyah. Hadis ni diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Ini nak bagi tahu bahawa Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, bila beliau berperang dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, waktu tu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun tak ingat hadis ni. Jadi beliau kalau ingat awal, beliau kata aku tak akan batalkan peperangan. Tapi waktu tu dah berlaku perang. Bila perang dah berlaku, maka apa boleh buat?
kan orang pun dah terbunuh. Baik. Wa an Yazid bin al-Asam qala su'ila Ali radhiyallahu anhu an qatla yaum Siffin faqala qatlana wa qatlahum fil jannah wa yasiru al-amru ilayya wa ila Muawiyah. Daripada Yazid bin Asam, beliau berkata, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah ditanya berkenaan dengan orang-orang yang terbunuh dalam peperangan Siffin. 30,000 orang terbunuh dalam peperangan Siffin. Jadi orang tanya, dan 30,000 itu sebahagian ialah orang Muawiyah radhiyallahu anhu, sebahagian lagi orang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi bila ditanya, maka jawab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, orang yang terbunuh pada pihak kami dan orang yang terbunuh pada pihak mereka ialah dua-dua berada dalam syurga. Dan urusan ini ialah diserahkan kepada aku dan juga kepada Muawiyah. Maksudnya iaitu kerana kedua-duanya mereka, hakikatnya mereka benda tuntutan ialah ada kewajarannya. Apa yang mereka tuntut tu ada kebenarannya. Cuma mungkin mana yang lebih hak, mana yang kurang hak. Tapi walau bagaimanapun kalau mereka dengan tuntutan yang ikhlas tersebut, maka mereka ahli syurga. Tapi apa pun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, semua itu dia punya masalah yang berlaku ialah sebenarnya antara aku dengan Muawiyah. Antara aku dengan Muawiyah, korang tak payah campur. Itu maksud Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mu'anil Musayyib bin Nujbah qala akhadha Ali radhiyallahu anhu bi yadi yaum Siffin. Musayyib bin Nujbah telah berkata, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah pegang tangan aku pada hari peperangan Siffin. Peperangan Siffin ni, terlupa saya bagi tahu, dia berlaku. Siffin ni ialah satu tempat, lokasi dia sekarang ni berada di Syria. Dia tak jauh daripada bandar Raqqah. Ada bandar di Syria, Raqqah, dan dia berada di timur kota bandar. Kalau di Syria ada bandar Hamah, dan juga bandar Hims. Jadi dia berada di timur kota bandar tersebut, berhampiran dengan Raqqah. Dan Siffin ini ialah dia berada di tepi Sungai Furat. Sungai Furat ni dia panjang, besar. Sungai Furat daripada Iraq mengalir sampailah lalu ke Syria, sampai lalu ke Syam. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bila beliau bergerak di Kufah, naik ke atas lalu tepi Sungai Furat, dan kemudian kedua-dua tentera bertemu di tempat yang bernama Siffin. Jadi Siffin itu ialah terletak di Syria, berhampiran dengan Raqqah. Baik. Jadi pada hari peperangan Siffin, Ali radhiyallahu anhu telah memegang tanganku. Fa waqafa ala qatla ashabi Muawiyah radhiyallahu anhu faqala yarhamukumullah. Sayyidina Ali pegang bawa tangan aku, maknanya beliau pimpin tangan aku. Beliau telah berhenti di hadapan orang-orang yang terbunuh daripada kalangan pengikut Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Lalu beliau telah berkata, semoga Allah merahmati kamu. Mana bila tengok pengikut-pengikut Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu yang terbunuh, apa kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali tak ada kata Allah laknat kamu atau Allah hancurkan kamu, Allah Ta'ala masukkan kamu dalam neraka. Tapi beliau berkata bahawa semoga Allah Ta'ala rahmati kamu. Summa mala ila qatla ashabihi fatarahama alaihim bimithli ma tarahama ala ashabi Muawiyah. Dan lepas tu beliau menuju pula kepada orang-orang yang terbunuh daripada kalangan pengikut beliau. Lalu beliau telah mendoakan rahmat untuk mereka, untuk orang-orang yang terbunuh daripada kalangan pengikut beliau, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sama macam beliau mendoakan rahmat bagi orang-orang yang terbunuh daripada kalangan pengikut Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Tengok macam mana hati Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mana sikit pun tak ada simpan dendam atau marah kepada orang yang mana menentang beliau. Kalau ikutlah sampai berlaku peperangan. Bila berlaku perang sampai ada orang terbunuh, sepatutnya kadang mungkin kalau kita lah yang lemah ni, kebencian tu timbul, kan, dan susah nak hilang. Tapi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu doakan kebaikan untuk mereka. Faqultu ya Amiral Mu'minin istahlalta dima'ahum thumma tatarahamu alaihim qala inna Allah ja'ala qatlana iyyahum kafaratan lidunubihim. Lalu aku bertanya, aku ni mana Musayyab ni, iaitu perawi kisah ni. Aku bertanya, wahai Amirul Mukminin, kau telah halalkan darah mereka, kemudian kau minta doa rahmat untuk mereka. Kau telah halalkan darah mereka, maksudnya kau telah perangi mereka, kau telah pergi perang dengan mereka. Maksudnya bila perang mereka tu, maksudnya bila perang akan terbunuh, maknanya kau telah halalkan darah mereka. Tapi lepas tu bila mereka mati, kau doakan untuk mereka. Apa jawab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Beliau berkata, sesungguhnya
Allah jadikan kita bunuh mereka sebagai sebab kafarah bagi dosa-dosa mereka. Allahu Akbar. Jawab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, maknanya Allah jadikan insya-Allah asbab kita bunuh mereka ini, bila kita bunuh mereka, mereka terbunuh tangan kita. Tapi walau bagaimanapun Allah jadikan ini sebagai kafarah bagi dosa mereka. Maksudnya mereka dah terbunuh, dah selesai. Mereka juga insya-Allah ahli syurga. Sebab kerana tapi cuma tindakan mereka salah pada ijtihad Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tapi di sisi Allah insya-Allah mereka bersih. Mereka insya-Allah diharapkan menjadi ahli syurga. Wa Aliun karramallahu wajhahu qala man kana yuridu wajhallahi minna wa minhum najah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, siapa yang inginkan keridaan Allah daripada kalangan kita atau daripada kalangan mereka, maka dia pasti akan selamat. Maknanya ini pun berkenaan dengan perkara tersebut. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu komen. Apa beliau kata? Beliau kata bila perang tu berlaku, sama ada dia pengikut aku ataupun dia pengikut Muawiyah. Tapi bila siapa yang berperang, niat dia semata-mata kerana Allah. Contohnya macam pengikut Sayyidina Muawiyah untuk nak tuntut bela darah Uthman radhiyallahu anhu. Orang yang ikut Sayyidina Ali untuk nak satukan saf orang Islam. Jadi mereka punya keinginan yang betul semata-mata kerana Allah Ta'ala. Sayyidina Ali kata kalau siapa yang mana keinginan dia untuk dapatkan keredaan Allah Ta'ala, maka pasti dia akan selamat. Maknanya di sini apa dia, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tak ada pun hina atau kutuk atau laknat orang yang mana menentang beliau. Wa ma ahsana ma akhraj Ibn Asakir qala jaa rajulun ila Abi Zur'ah ar-Razi faqala inni ubghidu Muawiyah. Qala lima? Qala li'annahu qatala Aliyan bighairi haqq. Faqala Abu Zur'ah Rabbu Muawiyata Rabbun Rahim wa khasmuhu khasmun karim fama dukhuluka bainahuma. Dan alangkah baiknya apa yang telah diriwayatkan oleh Ibn Asakir. Alangkah baiknya apa yang telah diriwayatkan oleh Ibn Asakir rahimahullah, yang mana beliau berkata, apa kisah dia? Seorang lelaki datang kepada Imam Abu Zur'ah ar-Razi. Imam Abu Zur'ah ar-Razi antara imam hadis besar, Imam Abu Zur'ah ar-Razi. Seorang lelaki datang kepada Imam Abu Zur'ah ar-Razi. Lalu dia berkata, sesungguhnya aku benci kepada Muawiyah. Abu Zur'ah ar-Razi bertanya, kenapa? Lelaki itu menjawab, kerana Muawiyah telah memerangi Ali tanpa hak. Maknanya telah memerangi Ali pada jalan yang salah. Maksudnya pada tempat yang salah. Abu Zur'ah telah berkata, Imam Abu Zur'ah rahimahullah berkata, Tuhan Muawiyah ialah Tuhan yang maha pengasih. Dan lawan Muawiyah ialah lawan yang mulia. Lawan Muawiyah di sini maksudnya iaitu Ali radhiyallahu anhu. Tuhan Muawiyah ialah Tuhan yang maha pengasih, dan lawan Muawiyah iaitu orang yang berperang dengan Sayyidina Ali, Muawiyah iaitu Ali radhiyallahu anhu, ialah lawan yang mulia. Jadi apa sebab engkau nak masuk campur antara mereka berdua? Jadi apa maksud dia? Iaitu kau siapa nak marah-marah Muawiyah? Kan? Kalaulah contoh katalah, maksud beliau ni, kalaulah contoh kata Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu salah, tak betul. Tapi kalaulah dia tersalah, Allah ampunkan dia. Dan dia punya orang yang mana berperang dengan dia, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ialah orang yang mana juga maafkan dia. Jadi kau siapa nak masuk campur? Yang kau nak marah lebih-lebih sangat, kenapa? Maksud begitulah apa yang dimaksudkan oleh Imam Abu Zur'ah ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Masya Allah, ini kita baca berkenaan dengan peristiwa pembunuhan, peristiwa peperangan As-Siffin, yang berlaku pada tahun 37 Hijrah. Dia dua peristiwa ni, peristiwa yang mana sebenarnya hakikatnya peristiwa pahit yang berlaku dalam sejarah umat Islam. Satu ialah yang sebelum ni kita baca, peperangan Jamal. Peperangan Jamal berlaku antara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Sahabat dengan sahabat, iaitu tahun 36 Hijrah. Dan juga ramai orang Islam terkorban, 10 ke 15 ribu pada perbezaan pendapat. Dan kemudian peperangan di antara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, peperangan Siffin, 30 ribu terkorban. Tapi walau bagaimanapun dalam peperangan tersebut, apa pun, iaitu para sahabat radhiyallahu anhum ada ijtihad mereka sendiri, mungkin ada benar dan ada yang salah. Hakikatnya Allah Maha mengetahui,
tetapi kita tidak berhak untuk menghina ataupun melaknat mana-mana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Siapa yang ikhlas, insya-Allah ahli syurga. Tapi siapa yang niat jahat, maka dia salah. Macam yang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah katakan. Baik. Nanti kita akan sambung, insya-Allah saya akan beritahu balik, kita akan sambung iaitu peristiwa antara dia iaitu peperangan An-Nahrawan. Peperangan Nahrawan nanti kita akan sambung insya-Allah pada yang akan datang. Kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Baik. Allahumma inna na'udzubika min mudhillatil fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzubika min mudhillatil fitan ma dhahara minha wa ma batan. Baik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.